saat dunia rentung dibakar api amarah, di saat cahaya kebenaran musnah di baham mazmumah, sirna dari sanubari insania, darah mengalir di mana-mana atas nama keangkuhan dan keigauan. Tiada lagi kasih sayang, tiada lagi kehormatan, hilang kebahagiaan, hilang kedamaian. Yang tinggal puing-puing permusuhan, keganasan, kehancuran, kemusnahan, keluhuran kemanusiaan. Budi dan akhlak hancur di mamah mazmumah. Begitulah manusia merencana, namun manusia jua memusnah. Tuhan penyempurna, Tuhan jua penyelamat. Janji Tuhan tepat, lalu dilahirkan penyelamat umat. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Tidaklah kami, yakni Allah, mengutuskan engkau, ya Muhammad, melainkan sebagai rahmat, yakni kasih sayang kepada semesta alam. Dalam kehangatan bumi Mekah yang panas dibakar matahari, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan serangan Abrahah bersama tentera gajah yang dibakar hangus dari lontaran batu-batu keras panas oleh burung-burung ababil yang berbondong-bondong dengan perintah Tuhan mengenai tentera gajah terbakar, hancur, berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Ketika malamnya kota Mekah diselubungi gelap, gelita, sunyi, sepi, kedinginan hingga mencekam tulang. Seluruh penghuni kota dibungkam ketakutan. Tiba-tiba ada cahaya muncul dari celah-celah gumpalan awan. Cahaya dari bintang yang bersinar terang. Di saat itu juga
di tempat yang jauh dari kota suci. Bumi bergegar, alam bergoncang, gegarannya merubah dan merubuh berhala-berhala. Goncangannya memadam, api sembahan Majusi yang sekian lama menyala. Setiap mata yang pejam terkejut. Setiap mereka tertanya-tanya, cemas, gelisah, gundah, tidak terkira. Apakah sebenarnya terjadi? Apakah sebenarnya terjadi? Apakah sebenarnya terjadi? Tiba-tiba alam menjadi sepi, sunyi dan bisu. Yang tinggal rintihan zikir, cengkrik dan unggas-unggas. Nun jauh di sudut malam sepi, terdengar tangisan bayi. Siapa? Bayi siapa? Siapa? Bayi siapa? Siapa? Bayi siapa yang menangis? Siapa? Oh, itu bayi Aminah, istri Abdullah. Muhammad telah lahir. Muhammad Rasulullah diutuskan Tuhan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Itulah yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad adalah satu-satunya manusia yang menyedarkan manusia lainnya bahwa kita semua sebenarnya adalah bersaudara. Kerana darah yang mengalir di dalam tubuh kita ini ternyata dari keturunan nenek moyang yang sama. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Manusia, kata Allah, sebenarnya dari umat yang satu. Maka Tuhanmu lah yang telah mengutuskan para nabi dan rasul untuk membawa berita gembira bahwa adanya syurga sebagai balasan bagi mereka yang berbuat kebaikan dan pahala, dan adanya nabi, berita peringatan bahwa adanya azab siksa atau neraka bagi mereka yang berbuat kejahatan dan berbuat dosa. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, Muhammad adalah satu-satunya manusia yang sangat mengimpikan agar umat manusia semuanya bersatu dan menyembah Tuhan yang satu. Muhammadlah yang menyedarkan kita siapa kita sebenarnya, di mana kita berada, dan kemana selepas kematian kita nanti. Untuk apa? Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita dilahirkan di atas muka bumi ini? Muhammad telah menyatakan bahwa hendaklah kita hanya mengakui keesaan Tuhan, mengenal siapa pemilik alam semesta ini, siapa yang memiliki kebesaran dan keagungan ini, siapa yang memiliki kekuasaan menghidupkan dan mematikan akan segala makhluk ciptaannya ini. Dialah Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Dialah Tuhanmu yang maha mengetahui apa yang akan berlaku, apa yang telah berlaku, apatah lagi apa yang sedang berlaku.
Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, masih ada golongan manusia yang tidak juga mau mengakui keesaan Tuhan. Mereka melakukan berbagai kekejaman, kezaliman dan kejahatan. Lantaran mereka menentang dan menghalang usaha murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Rasulullah pernah disakiti dan dicederakan. Sedangkan di saat itu para malaikat melihat dan menyaksikan dan tidak senang melihat perbuatan mereka. Lalu malaikat datang mohon izin dari Rasulullah untuk menghempapkan 2 gunung ke atas mereka yang durjana itu. Namun tuan-tuan, atas nama kasih dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya, Rasulullah tidak sanggup, bahkan tidak membenarkan hal itu berlaku ke atas umatnya. Bahkan Rasulullah mendadah tangan dan berkata, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku." Maka sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Subhanallah, betapa hebatnya kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat pemaaf, pengampun kepada umatnya, sifat pengasih dan penyayang Rasulullah kepada umatnya tidak berbelah lagi, sebagai bukti bahwa Rasulullah benar-benar memiliki akhlak yang sangat hebat. Sehingga kan Allah memuji dengan berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat terpuji dan sangat hebat. Kemudian Allah menyeru kepada manusia dengan firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Demi sesungguhnya bagi kamu wahai sekalian umat manusia, pada Rasul Allah yakni Muhammad itu contoh teladan yang sangat baik. Ya, memang benar apa yang dikata. Rasulullah SAW benar-benar memiliki akhlak yang sangat terpuji. Kepribadian unggul yang dimiliki oleh Rasulullah SAW inilah mampu menawan hati-hati musuh Islam yang telah mencampakkan najis manusia, bahkan menjerus air najis ke tubuh Rasulullah SAW. Tetapi tuan-tuan dan puan, yang anehnya Rasulullah SAW langsung tidak memarahinya. Rasulullah sabar dengan kerenahnya. Rasulullah tetap berbuat baik dengannya. Selang beberapa hari kemudian diberitakan lelaki Yahudi itu jatuh sakit, terlantar di rumahnya dan tidak mampu bangun lagi. Sedangkan di saat itu jiran tetangga Yahudi yang lain pun tidak datang menziarahinya, tidak mengambil peduli tentangnya. Lebih malang lagi, kaum keluarganya pula meninggalkannya. Tinggallah lelaki Yahudi itu keseorangan diri dalam keadaan sakit dan kelaparan. Tahukah tuan-tuan dan puan, siapa satu-satunya gerangan manusia yang datang menziarahi dan membawa makanan kepada lelaki Yahudi ini? Tidak lain dan tidak bukan, ialah Muhammad Rasulullah dengan penuh kasih sayang membawa makanan. Dan Rasulullah sendiri menyuapkan makanan ke mulut lelaki Yahudi itu. Cuba tuan-tuan bayangkan, Rasulullah berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Subhanallah, dengan penuh kasih sayang Rasulullah menyuapkan makanan tanpa jemu-jemu. Sehingga kan habis makanan sekalipun, rupa-rupanya lelaki Yahudi itu masih membuka mulutnya kerana lapar. Rasulullah serba salah lalu berkata kepadanya, "Saudara, maafkan aku kerana makanan telah habis." Tiba-tiba lelaki Yahudi itu menjadi berang. Lalu dengan suara yang kasar dia berkata, "Limadza aqlalta ya Muhammad?" Kenapa kau bawa sikit sangat wahai Muhammad? Nabi kita Muhammad SAW dengan tenang berkata, "Saudara, malam ini akan kubawa makanan lebih banyak untukmu." Ternyata
Rasulullah menepati janjinya. Dan benar-benar pada malam itu Rasulullah membawa makanan lebih banyak dari siangnya. Dan Rasulullah tidak jemu-jemu menyuapkan makanan ke mulut lelaki Yahudi itu. Dan seperti biasa lelaki Yahudi itu makan dengan penuh selera sekali sehingga kenyang. Dan kali ini dia menutup mulutnya. Rasulullah cuma memujuk dengan berkata, saudara, bukalah mulutmu kerana makanan masih banyak. Tiba-tiba lelaki Yahudi itu dengan suara yang kasar dia berkata lagi, "Bimada aktsarta ya Muhammad? Kenapa pula engkau membawa makanan ini banyak sangat wahai Muhammad?" Lelaki Yahudi ini ternyata keras hatinya, tidak juga mau mengucap terima kasih, bahkan sengaja menyakitkan hati Rasulullah. Tetapi tuan-tuan dan puan, Rasulullah sabar, tenang dan berkata, tidak mengapa, makanan ini yang lebih ini akan kubawa pulang untuk diberi makan pula kepada seisi keluargaku. Subhanallah, Rasulullah SAW tak kala mohon izin untuk pulang. Ketika Rasulullah bangun untuk beredar itu, tiba-tiba lelaki Yahudi itu menerpa, memeluk kaki Rasulullah SAW. Rasulullah berkata padanya, saudara, lepaskan. Besok aku datang semula menziarahimu. Tetapi lelaki Yahudi itu tidak juga mau melepaskan. Bahkan kepalanya mendongak ke wajah Rasulullah. Lalu dia berkata, lasta insanan ya Muhammad. Engkau ni bukan manusia lah wahai Muhammad. Subhanallah, sudah diberi makan, dikatakan pula Rasulullah bukan manusia. Tetapi Rasulullah bukan sebarangan manusia, tuan-tuan dan puan. Sabar yang tinggi, sifat husnuzan yang sangat hebat. Rasulullah masih bersikap lembut dengan berkata, saudara, kalau aku ini bukan manusia, kun man ana. Katakan siapa aku sebenarnya. Lagi dia berkata, haqqan lasta insanan ya Muhammad. Memang benar, engkau ini bukan manusia wahai Muhammad. Dia menangis sebab dadanya teresak-esak. Kemudian lelaki Yahudi ini berkata, haqqan lasta insanan ya Muhammad, walakinnaka Rasulullah. Mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur
turun menerangi, membuka lipatan sejarah, Makkah bersinar, memalakkan api majusi. Hamparan diri merendah sujud menghadap Ilahi, di bahumu hujan mahal lebat membasahi. Tugasan mendatang diiring syarat zikir malaikat. Cakrawala tersenyum, lambang diri kami. Akulah kami, penuh pengharapan. Nur itu turun lagi menerangi, menyampaikan mukjizat kalam pertama. Iqra. Muhammad diam, bungkam dalam kelamnya Hira, membalut lembar selimut meliputi tubuh. Khadijah menggunung sayang, mengusapi peluk, membuang segala makruh. Lalu Iqra pun mengalir di bibir para sahabat, di lidah membasahi hati para syuhada, dalam debu melingkar nurani anbiya. Semesta terang menembus langit, dipasak sinar Al-Quran dan As-Sunnah, tumpah membasahi lautan ummah. Akulah ummah. Kini nur itu turun lagi menerangi, menghampar masa, membuka gapura cerita-cerita sayu umatnya yang menderita. Akulah umat Muhammad, menghampakan Muhammad di sana yang menangis hibah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi laqad amanat bi hina kafara biyan nas wa awatni id rafadiyan nas wa saddiqatni id kadzabaniyan nas wa rizqat minni alwalad id hurimtumuhu minni." Yang bermaksud, demi Allah, tidak ada ganti yang lebih baik daripada dia yang beriman kepadaku dikala semua orang ingkar, yang percaya kepadaku saat semua orang mendustakan, yang mengorbankan semua hartanya dikala semua orang berusaha mempertahankan, dan daripadanya lah aku mendapat keturunan. Istri tercinta baginda, seorang istri yang sejati, tokoh muslimah yang unggul, sanggup berkorban demi keagungan Islam. Keayuan yang terpancar di sinar cahaya iman, gerak langkah yang sopan disulam zikir diingatan, keyakinan yang mendalam menjadi tangan harapan, jasad hayatnya diserahkan demi sebuah perjuangan. Apakah kau masih lagi diulit mimpi, menjauhkan diri dari titah
Sri Kandi Harapan Pertiwi menjadi penyeri nirwana duniawi. Muslimah Harapan beketinya tinggi di antara bintang. Kau bagaikan kejora menyinari bumi. Pikul bersama amanah suci agar nanti mutiara bercahaya memancarkan seri. Bangunlah wahai Sri Kandi, bangunlah wahai Sri Kandi, menjadi sayap kiri di medan, menegakkan benteng pertahanan Islam. Didiklah generasi mendatang, moga mereka menjadi manusia berjasa kepada agama, bangsa, dan negara. Usah takut pada cabaran dalam menggarap kejayaan. Jangan cepat berputus asa selagi kita berpegang kepada ajaran ilahi. Wahai muslimah, persiapkanlah diri dengan ilmu. Bukalah pintu damai dengan mesra dan kasih sayang. Belajar menukar benci dengan kasih. Kita pun bersatu dalam biduk Islam, iman dan ihsan. Jangan sekali-kali kita berpecah, walau bisikan syaitan sering menggoda. Berpadulah dalam satu ikatan agar bersemi di hati, berseri di sanubari. Muhasabah mengenal diri, kita pun melangkah menyulam hari demi bekalan ukhrawi. Wahai sahabat yang disayangi, ingatlah amanat ini. Wanita muslimah wajar manfaatkan kelebihan yang Allah kurniakan dalam mengharungi ujian getir, keteguhan dalam mencurahkan kasih sayang, dan memberi sokongan yang padu kepada mereka yang memerlukan demi sebuah kehidupan yang harmoni. Persiapkanlah diri dengan ilmu, kerana ianya boleh melahirkan wanita yang bijak mengurus. Keteguhan iman pula dapat melahirkan wanita yang berkeyakinan. Dan hiasilah akhlak dengan gerak langkah terpuji. Inilah di antara ilmu yang ada pada insan bernama Siti Khadijah, seorang hamba Allah yang bertakwa, seorang istri yang setia, seorang ibu yang berjaya, seorang tokoh masyarakat yang dihormati. Contohilah wanita ini, penyeri hidup Nabi. Cintailah Sayyidatina Siti Khadijah. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أهل
أهدب الأشفار قد منح الزجج حاجبا مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعد أحدينا بن حسن العرنين أقنى بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضحم الكراديس قليل لح العقب كالسلحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. Di saat kering, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah ini mengadu kepada istrinya, Aisyah, kepalaku sakit, wahai Aisyah. Lantas istri yang setia menyapu air liur dengan tangannya dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah amalan Baginda ketika ia sakit. Biar sakit, biar sengsara, kasihnya pada sahabat tidak pernah dilupakan. Ibarat isi dan kulit yang sukar hendak dipisahkan, berkata Baginda, Aisyah, bawalah daku kepada mereka. Rasulullah melangkah lemah, berdiri longlai di atas mimbar. Keluarlah bait-bait syahdu dari lidahnya. Seorang hamba Allah telah diberi pilihan. Apakah mahu terus hidup mewah ataupun kembali kepada Tuhannya? Abu Bakar As-Siddiq mengerti kata-kata Nabi. Mengalir air mata Abu Bakar. Ya Rasulullah, kami sanggup tebuskan ibu dan ayah kami, wahai Rasulullah, asalkan engkau jangan pergi. Detik 12 Rabiul Awal, Fajar, pagi Isnin, tahun ke-11 Hijrah. Saat ketika sakaratul maut bagi kekasih Allah ini. Namun begitu Rasulullah masih mahu solat Jumaat.
Tersenyum baginda melihat sahabat berbaris di dalam saf. Baginda masuk kembali ke bilik Aisyah, menyandarkan kepalanya ke dada Aisyah. Nafasnya turun naik. Ia tidak sedarkan diri kerana sakaratul maut. Di ketika inilah Aisyah dan Fatimah melihat Rasul mencelupkan tangannya ke dalam sebuah bijana. Kemudian Nabi mengangkat tangannya dan menyapukan ke mukanya, lalu menyebut, La ilaha illallah. Fatimah yang melihat situasi ini berdoa, Ya Allah, beratnya penderitaan ayahku, Ya Allah. Di waktu ini Aisyah dan Fatimah melihat Rasul mengangkat tangannya. Sesudah syahadah diucapkan, jatuhlah tangan baginda, hilanglah jiwanya, lupuslah nyawa dari badannya. Kekasih Allah telah pergi. Berita kewafatan baginda tersebar ke sana sini. Umar Al-Khattab di dalam keadaan seperti hilang akal. Rasulullah belum mati. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah telah wafat? Mana mungkin Rasul wafat selagi Allah belum menghapuskan munafikun. Percayalah kata-kataku, Rasul belum wafat. Datang Abu Bakar memujuk Umar. Umar, sabarlah Umar. Abu Bakar membaca ayat Allah, sesungguhnya Muhammad itu hanya seorang Rasul. Apakah kalau Muhammad mati atau terbunuh, maka kamu semua akan berpaling tanah? Umar bila mendengar ayat ini dan rakan-rakan sekaliannya redha dengan kewafatan baginda, Umar berkata, demi Allah, setelah ku mendengar ayat-ayat ini, ku rasa tidak bermaya untuk menampung tubuhku. Lalu jatuhlah aku ke bumi. Benarlah Rasul telah wafat. Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta walau sedinar. Yang ada hanyalah bait-bait keramat yang terbit dari mulut baginda tidak pernah putus-putus. Ummati, ummati, ummati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Lelaki upaya turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sedang beroleh syafaat.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. Yang bermaksud, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Sekiranya kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu sekali-kali tidak akan sesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Mafhumnya, umat manusia akan terselamat dari mendapat kemurkaan Allah sekiranya mereka menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup mereka. Al-Quran dan As-Sunnah, kedua-duanya merupakan sumber bagi menjadikan umat manusia sentiasa berada di landasan yang benar. Bahkan, berpegang dengan kedua-duanya menjadikan manusia terus cemerlang dalam meniti kehidupan di dunia yang penuh dengan mehnah dan tribulasi. Islam menyaksikan kegemilangan dan kecemerlangan umatnya apabila Al-Quran dan As-Sunnah diaplikasikan dalam kehidupan. Islam diterima oleh umat manusia seluruh dunia. Ini adalah hasil usaha dakwah yang berterusan oleh baginda Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya menyampaikan Islam ke setiap pelosok dunia. Namun, cabaran dan halangan sudah pasti menjadi mainan dan asam garam berdakwah demi memastikan kejayaan dan kelazatan Islam dirasai manusia sejagat. Al-Quran ialah kitab Allah yang maha agung. Ia juga sebagai satu peta yang lengkap. Untuk memahami kehebatannya, kitab ini perlu dihidupkan secara praktikal. Jika manusia melaksanakan, mereka akan menjadi golongan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Golongan yang berjaya menghidupkan ialah sahabat dan umat Islam pada peringkat awal terdahulu. Kesan daripada penghidupan itu, mereka berjaya membina satu tamadun gilang gemilang. Tamadun ini berjaya mengeluarkan Barat dari zaman kegelapan. Umat Islam terdahulu adalah sebagai contoh kerana mereka berjaya menjadi pemangkin kepada perubahan yang mengagumkan, dan kejayaan itu berlaku dirangsang oleh Al-Quran. Ajaran Al-Quran dan As-Sunnah mendorong umat Islam mengkaji dan melakukan analisis sehingga berjaya melahirkan tokoh pemikir Islam seperti Ibn Khaldun, Ibn Sina, Imam Al-Ghazali dan ramai lagi. Juga berjaya melahirkan pakar-pakar sains yang agung suatu masa dahulu. Abu Al-Qasim Az-Zahrawi, pakar bedah moden. Abu Ali Hasan Al-Haythan dikenali sebagai bapa optik moden. Ibn Sina, tokoh perubatan Islam. Jabir bin Hayyan, bapa kimia moden. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, pakar dalam bidang ilmu matematik. Yaqub bin Ishaq Al-Kindi, orang pertama menetapkan kaedah penetapan dos dalam penggunaan ubat-ubatan. Abu Abdullah Al-Battani, pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Muhammad bin Zakaria Al-Razi, pakar dalam bidang kimia dan perubatan. Mereka menjadi pemangkin kemodenan dan kemajuan yang dikecap pada hari ini. Tanpa Al-Quran dan As-Sunnah, dunia tidak akan mengecapi kemajuan dan kegemilangan. Semua ini menunjukkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang maju dan sesuai pada setiap zaman. حكيم متين
رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلم. Hadirin dan hadirat sekalian, pementasan naskah sirah junjungan sebentar tadi telah dijayakan melalui segmen persembahan sketsa oleh Badan Kesenian Tentera Darat di bawah pimpinan Letnan Kolonel Nur Azman bin Yahya. Monolog naskah sirah telah disuarakan oleh Major Khairul Fauzi bin Azmi, Ketua Unit Pasdam Jabatan Arah Kagat. Major Hajah Nora binti Ahmad Elias Abdul Aziz dari Sel Agama Markas Tentera Darat. Dan Kapten Muhammad Syukri bin Haji Zahari, Pegawai Agama Batalion Kelima Regimen Raja Diraja. Sajak telah dideklamasikan oleh Staf Sarjan Hambali bin Hashim dari Unit Pasdam Jawatan Arah Kagat. Alunan berzanji telah dikumandangkan oleh Staf Sarjan Haji Muhammad Noor bin Ahmad dari Pengajar Pejabat Agama Kem Kementerian merangkap Imam Satu Masjid Khalid Al-Walid. Persembahan nasyid telah disampaikan oleh kumpulan Al-Fursan, Kor Agama Angkatan Tentera. Audiovisual pementasan telah disediakan oleh Major Mat Sukri bin Yunus dan Kapten Arkam bin Habil dari Sel Media Jabatan Arah Kagat. Untuk makluman hadirin sekalian, pementasan surah junjungan ini adalah hasil cetusan idea pemangku pengarah Kagat yang bahagian Kolonel Haji Mustafa bin Abdul Manaf dengan bimbingan dan nasihat dari yang bahagian Major Jeneral Datuk Abdul Aziz bin Ibrahim, Assistant Ketua Staf Perkhidmatan Anggota. Pementasan sirah junjungan pada pagi ini adalah di bawah arahan Letnan Kolonel Haji Abdul Latif bin Bunyamin, Pegawai Staf Satu Media Jabatan Arah Kagat. Hadirin sekalian, buat seluruh warga kerja yang telah menjayakan pementasan tadi, marilah sama-sama kita memberikan satu tepukan gemuruh kepada mereka. Majlis merakamkan jutaan terima kasih. أجب دعانا الله أكبر يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا